Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua viewers Andalusia Tijarah Roadtech Friends. Untuk hari apa ni? Hari Selasa. Berapa bulan dah? 22 Hari ni 22. Nampak tak? Tarikh pun tak ingat dah. 22 Disember 2020. Berapa hari lagi kita nak habis tahun 2020? Berapa 8 hari lagi? 9 hari lagi. Sebelum kita menjelang New Year 2021. Tuan Haziq dah ada azam tahun baru ke macam mana? Ada juga yang macam mungkin dia tak besar macam orang lain jugalah. Tapi kita more tu macam tahun ni kita strive juga kan. So kita nak lagi work hard untuk strive lagi. Itu yang penting lah. Betul. Jadi kalau sesiapa yang ada azam tahun baru nak share ke, bolehlah share dekat kita punya komen. Kita boleh bacakan lah. Ada macam podcast pula kan, macam radio pula. Okey, hari ni kita bersama lagi. Macam saya cakap lah, kita punya siri ni ada 3 siri. Semalam kita dah ada siri 1, part 1. Siri yang ke-54. Untuk hari ni siri yang ke-55, part 2. Masih di bawah konteks yang sama, iaitu di sisi peguam, pandangan seorang peguam. Macam mana kalau accident, macam nak handle kan. Jadi hari ni punya tajuk adalah urusan third party lah. Semalam pengawalan emosi. Hari ni third party, dan untuk esok part 3 yang terakhir, mungkin anda boleh tunggu sampai esok lah. Macam mana nak tahu kan tajuk kita esok. akan mungkin hari ni hujung-hujung tu kita akan beritahu sikit lah. Sneak peek sikit lah. Sneak peek sikit. Tajuk kita esok. Okey, hari ni kita punya ni siri yang ke-55 ni, lagi 5 hari masuklah 60. Jadi berjalan selit kita dah 60 siri dah sebenarnya. Banyak lah. Itulah, sempat kot nak habiskan untuk sebelum habis tahun baru, saya rasa. Sebab hari Jumaat kita public holiday, cuti. Minggu depan pun cuti juga. Betul. Okey, jadi Jumaat Christmas kan, hari Natal. Selamat Hari Natal kepada siapa yang menyambut. Duduk rumah elok, jangan keluar ke mana. Zaman-zaman Covid ni kan. Okey, jadi hari ni untuk motivation punya, biasalah hari-hari kita kena memotivasikan diri sendiri kan. Jadi ini motivasi pada hari ini. Every problem is a gift. Without problem, we would not grow. By Anthony Robbins. Apa ni? Sebab dia cakap hidup ni tak straight je. Mesti ada jalan yang berliku-liku juga. Jadi tak seronok lah hidup kalau semua okey je kan. Macam semua green light je, semua lampu hijau je, tak ada lampu merah pun. Tak best lah. Jadi kalau tak adanya masalah, kita tak berkembang. Kita tak grow daripada kita punya kesilapan. Kita tak producer pun kat belakang macam ni. Dia suruh kita buat action lagi lah. Macam ni, saya pun kenalah macam ni kan. Kena aktif sikit hari ni. Okey, jadi itu ada siri keberapa tadi saya cakap. Kita siri yang ke-55. Dan hari ni, bukan hari ni je lah, hari-hari setiap live kita akan bagi tahu. Setiap live kita tu adalah untuk memberi awareness atau kesedaran kepada semua viewers, pada semua, bukan viewers je, semua masyarakat Malaysia umumnya kan, supaya anda semua lebih celik takaful. Tu saya nak guna kataan celik takaful ni. Sebab apa yang diorang dengar, takaful ni kena bayar monthly, kena bayar banyak, kena komitmen macam excessive komitmen berlebihan. Lepas tu macam dia kata tak ada benefit pun. Tak ada benefit pun. Hari bayar tak ada benefit. Janganlah salah tafsir benda-benda macam tu. Jadi ada efek kat situ. Maafkan saya. Maafkan tim producer. Okey. Jangan anggap takaful ni sebagai benda yang berlebihan. Padahal takaful ni pun nama dia untuk perlindungan. Jangan anggap kita bayar tu tak ada benefit untuk kita. Mungkin benefit untuk orang lain. Itu orang panggil apa dalam term takaful? Apa orang panggil, saya lupa. Adalah tu. So macam takaful ni sendiri, dia bukannya, kalau orang tahu memang benefit tu satu lah. Tapi kalau dia kata tak dapat pun, dia kata tak dapat merasa pun benda tu, sebab dia tak ada claim, dia kata kan. Tapi kalau untuk konsep, sebab itulah kita panggil takaful. Kita tak pernah lagi panggil insurans kan. Selalu kita panggil. Sebab apa? Bila takaful ni, bila contribution yang kita bagi ataupun bayaran yang kita buat, ataupun kita punya coverage tu yang kita bayar tu, kalau contoh kalau setahun tu kita tak dapat apa-apa kan, tahun tu juga duit kita tu
partial, ada sebahagian dia akan pergi kepada sumbangan saja, sedekah. Betul. Sumbangan lah tu saya lupa ayat sumbangan Dia tadi punya tu. konsep adalah tabarruk. Tabaruk. Saya lemah sikit bahasa Arab ni. Ni yang paling terror bahasa Arab kan. Konsep tabaruk lah. Jadi konsep tabarruk memang penting lah sebenarnya kalau tak tahu. Janganlah ingat kita bayar monthly tak dapat apa-apa. Kita dapat. Kita bagi ke orang yang lebih memerlukan kalau kita guna kan. Okey, jadi kita lokasi kita mungkin Tuan Haziq ada kejutan ke video kan. Tu dia. Saya ke tepi sikit macam mana. Tak apa, kita biarkan je lah. Nampak? Okey. Ini siapa yang rakam ni? Tak tahulah ni. Ada orang tu dia kata dia minat dia pergi dekat kita punya office ni. So dia kata sekali dia nak rakam lah sebab banyak orang tak dapat pergi. Dia tak tahu macam mana nak pergi. So kita tadi dari bus stop tu lalu je ada ni kita punya papan tanda kuning ni. Lepas tu ada merah juga kat tepi tu money changer. Tapi di bawah money changer ni bukannya dekat kuning tu. Kat kuning tu nampak tengah ada pembinaan kan. So masuk sini jadi orang ni pun nak buka kasut dulu. Okay So kita masuk sini. Kena buka kasut kena buka kasut. Ramai customer masuk, baik masuk je dengan kasut dia. Banyak ada yang terlupa lah. Tapi kita tak marah lah. So dekat sini tempat dia. Nampak dengan bus stop tu sampai pergi dekat tempat tu lah, office tu. Kalau tak nampak ujung tu ada Bank Rakyat dia sepandan. Tu landmark dia lah. Nampak ni Andalusia Travel Tours. Kita memang bersebahan dengan Andalusia Travel Tours. So kiri tu ada Bendaud lah kak. Siapa nampak tadi ada Bendaud juga. So itu lokasi kita lah nanti sama lah. Kita masuk situ Andalusia Hijrah tu. Bawah dia masuk je kat pintu. So dari situ no problem lah. Kita sebut tentang tu. So ini adalah tempat lokasi kita. Itulah. So kita masuk dulu. Dia ada 2 pintu satu pintu tu satu pintu Andalusia Travel. Dia sebelah situ. Lepas tu kita sampai sini lah. Dalam ni pun kita banyak previous sebenarnya banyak kedai. Bukan tijarah je. Jiran kita pun Andalusia Hijrah pun ada. Andalusia Fixit untuk bahagian kreatif Andalusia Travel pun ada dalam ni. Masuk je sini nak tengok-tengok pun boleh. Tak adalah kita nak halau keluar ke apa kan. Okey, jadi working hours kita macam kalau normal working hours adalah Isnin sehingga Sabtu. Isnin Jumaat 9 hingga 6. Untuk hari Sabtu 9 hingga 1. Jadi datanglah. Kalau hari Sabtu dengan Ahad dulu ada kursus umrah dekat sini. Jadi disebabkan COVID memang tiada lah untuk tapi kita masih beroperasi kalau tak ada tu pun. Tapi buat masa sekarang CMCO, PKPB kita tutup hari Sabtu dan Ahad. Jadi kalau sekarang pun working hours dia bertukar, bukan 9-6 dah. Dia jadi 9 sehingga 4. Jadi kena datang sebelum tu lah. Tak pun kalau ragu-ragu boleh call kita dulu di nombor yang dekat atas kepala Tuan Haziq ni. Tanyalah. Ada kita kat office kita boleh datang kan. Jadi kalau kita nak minimizekan nak datang ni, kita ada je konsep online apa semua. WhatsApp je. Jadi kalau yang susah nak pergi kat sini semua kan, pukul apa semua tak boleh. Busy man lah orang panggil lah. Kerja kan tak sempat nak pergi, boleh je WhatsApp atau call kita. Urusan pun boleh buat dari situ je, daripada WhatsApp je. Tijarah ni lagi kita tak tidur, dia ada. Okay, untuk free gift kita ada free gift. Ni mungkin Tuan Haziq boleh tunjuk lah ni. Free gift so ambil satu. Okay. So ni adalah free gift. Yang ni kita saya semalam macam pening juga. Tapi betul okay. Ni adalah touch and go stick lah. Touch and go stick. Kau tak tahulah. Touch and go stick ni apa yang kita buat selalunya orang kan macam touch and go tu boleh guna tangan je. Tapi ramai orang tak sampai kat Malaysia mana sampai saja. Jadi apa perlu buat, inilah dicipta. Ni bukannya ni macam alat ajaib macam Doraemon juga lah. Seni je. Lepas tu so kita dapat sampai satu skrin saya boleh lalu kan. Panjang ni. Panjang. Dan kita ada satu lagi bukan produk terbaru lah. Kita ada file yang ini dia, korang nampak. SME Takaful Peacecare Plus dari Andalusia Tijara. Okay, jadi dalam ni memang ini kita akan bagi dekat viewers atau sharer yang share kita punya video live ni, dan like dan komen, yang wave pun boleh. Kita ada tim-tim yang mengesan siapa-siapa yang share apa semua ni, jangan risau. Kita ada tim handle lah. Tim handle. Jadi dalam kita akan letak macam-macam lah. Ada brochure, ada business card, ada inilah free gift. Dan ini pun sekali bukan file kosong. Kita ada letak dalam ni
semua produk-produk yang kita ada. Jadi saya bacakan ringkas lah. Satu adalah Rocktech Friends. Macam yang viewers menampak Rocktech Friends atas ni. ni lah, logo kat atas ni. Logo kat atas ni adalah untuk renew Rocktech dengan renew insurans kereta anda yang tahunan tu lah. Jadi kita pun buat kat sini. Yang best ni kat sini kalau buat quotation 10 minit je. 10 minit je. Tuan Kita Haziq tapi boleh 10 minit kita ada star lah benda tu. Jadi kalau saya faham, star tu maksudnya terms and condition. Betul. Di mana kalau siapa yang bagi informasi yang tepat, saya minta je 3 informasi ni, dapat je nombor IC, nombor alamat dan juga nombor plate. Bagi tu kita dah terus boleh buat quotation sekejap je. Jadi alamat, IC dan nombor plate. Plate. 3 penting ni bagi je terus. Kalau macam kita minta satu bagi tak jadi 10 minit lah. Jadilah setengah jam ke 1 jam je kan. Jadi bila kita minta kena bagi terus semua. Okey, jadi itulah untuk Rocktech Friends. Yang nombor 2 adalah Safa 360. Safa 360. Safa ni apa ni Tuan Haziq? Safa ni maksudnya perjalanan. Jadi ini adalah takaful perjalanan secara ringkasnya lah. Takaful perjalanan 360. 360 ni menyeluruh lah seluruh dunia lah cerita dia. Tapi ada negara-negara yang kita tak cover juga, macam negara-negara perang macam tu. Jadi negara-negara yang berisiko kita tak cover. Ini takaful perjalanan ni. Nak katalah hidup kita ni penuh dengan takaful sebenarnya. Penuh dengan perlindungan. Nak pergi jalan pun ada perlindungan juga. Jadi kita ada menyediakan di sinilah Safa 360. Dan orang yang bertanggungjawab untuk plan ini adalah Miss Linda. Kalau nak tahulah, yang dia selalu borak-borak pasal travel apa semua kan. Dia lah. Boleh call je nombor yang atas ni juga. Kita semua, bukan Tuan Haziq je, kita semua boleh jawab. Okey, yang nombor 3 adalah Hibaiti. Inilah saya lah orangnya yang bertanggungjawab untuk Hibaiti. Hibaiti ni apa? Untuk takaful kebakaran rumah anda. Anda ni tak kisahlah penyewa atau pemilik rumah tersebut. Dengan yang ni lah, SME Takaful Bizcare Plus untuk perniagaan. Takaful kebakaran untuk perniagaan lah, untuk orang yang berniaga. Tak kisah dia startup ataupun dia dah company yang dah besar. Jadi yang kita sarankan untuk company yang SME lah. Nama pun SME PKS, peniaga kecil. Peniaga kecil yang tak ada awareness pasal takaful kebakaran lagi, boleh ataupun dah pernah ada subscribe takaful kebakaran tapi dia pun tak tahu apa dia subscribe, nak kita bacakan dia punya polisi pun boleh, kena revise balik sebab ni tahunan dia ambil, lepas tu tak jadi apa-apa, dia lupa renew lagi. Tapi dia tak baca pun lagi dia punya dalam tu kan. Jadi siapa-siapa yang belum renew dan akan sampai waktu nak renew tu, kira 2 bulan, sebulan sebelum nak renew, kalau macam ragu-ragu boleh datang kat kita WhatsApp, minta kita bacakan, revise balik lah you punya takaful polisi tu. Kod ada yang you tak nampak. Kalau macam revise sendiri, macam experience tak kita tak faham satu hal, tapi bila kita buat sendiri, macam adalah staff kita buat, yang mana dia tengok rumah dia, bank ambil contohlah 100 lebih, ini nombor dia lah. Jadi tapi bila kita check balik dekat dalam sistem kita, yang kita boleh buat sama juga, coverage lagi bagus hanya dalam 70 lebih. Dia kena bayar 100 lebih. So kalau 100 lebih tu kira macam tak 100% tu. 100%. Dia ambil tempat lain lah. Dia ambil tempat lain 170 katakan. Tapi bila kita revise balik, kita buka balik polisi dia, kita buat penambahbaikan lah dekat polisi dia tu, rupanya dia kena bayar RM70 je. Kat situ dia dah, yelah dia tak faham kan. Jadi kat sinilah kita nak bagi semua viewers faham dengan konsep Andalusia Tijarah. Sebab kita kat sini nak bagi awareness, nak akan bagi setiap plan kita, plan punya benefit tu. Kita akan terangkan satu-satu bagi anda semua faham lah. Kok nanti kita dah banyak sangat video, korang semua pun boleh dah faham dah tahu dah. Dah faham dah expert dah. Sekarang sebab dah ada 60 live pun, saya rasa ramai yang siapa yang join setiap hari dah expert dah. Dah expert dah. Kita tak payah buat live lah kot. Dah faham kan. Betul. Jadi yang terakhir adalah Shumul Pro. Shumul Pro ni, Shumul ni maksudnya menyeluruh. Pro ni kalau nak tanya lagi, bukan professional tapi protection. Pun samalah, protection yang menyeluruh, perlindungan yang menyeluruh. Shumul Pro ni bawah dia adalah macam hospital care, cash care, PA,
PA ni popular lah ni. Popular. PA popular lah. Flexi PA lah, mega PA lah, macam-macam lah. Okey, ini adalah di bawah Miss Nani dan juga Miss Linda. Dua-dua ni dia Syumur Pro dengan Safa 360 ni, Miss Linda jagalah dengan Miss Nani. Mereka bergabung tenaga macam tu. Jadi untuk Syumur Pro ni nama pun menyeluruh. Semua dia bukan nak kata semua dia cover. Ini adalah plan yang sekurang-kurangnya anda ambil. Kita check pun kalau kita sebut sikit tentang coverage dia lah kan. Berapa ringgit je nak bayar tu? Berapa ringgit? Mungkin dalam 100 lebih lah. 100 lebih je. Dia dalam Tapi 100 ni apa? Monthly ke apa ni? Dia annually. Ni kena ingat lah, setahun je. Tahunan bayar 100 lebih je. Kecurian ada. Kalau kita kerja kan, lepas tu jatuh lampu, saya selalu sebut lah, lampu jatuh atas kepala kan, lampu kat atas ni tiba jatuh. So tu cover juga. Lepas tu satu lagi saya rasa ATM kan, kalau keluarkan duit semua banyak sangat keluar ATM ni. Peragut dah tengok dah jauh ni. Ragut pula. Tapi untuk macam lain-lain punya takaful tak ada cover ni. Tapi di Andalusia Sejarah kita ada spesifik untuk itu. Betul. Kita ada macam-macam benda lah kalau nak kalau contoh kalau accident jatuh muka terseret dekat jalan tar ke gigi patah ke sebab accident, itu pun kita dia ada facial coverage reconstruction construction muka tapi bukanlah pembenahan plastik suka-suka tak boleh lah. Ini disebabkan accident. Okey, jadi saya nak ringkaskan sikit untuk SME pula. SME ada kat sini dia tulis untuk money, burglary, plate glass, fire and perils, public liability, fidelity guarantee, restricted or risk, employers liability, group personal accident. Ini yang kita akan cover dalam SME punya yang syarikat tadilah. Tapi ini nanti kita akan, mungkin ada live akan datang, saya akan lagi dalam lah. Ni sebenarnya nak bagi tahu je apa yang ada dalam ni. Korang kalau dah dapat benda ni, belik-belik lah. Jangan campak ke tepi je. Okay, belakang ni kita ada social media kita. Yang kita ada sekarang adalah YouTube, Rock Tech Friends juga, macam di Facebook. Facebook pun sama, Rock Tech Friends, dan Instagram Takaful Tijara. Tapi ni mungkin in a few months nama ni akan ditukar sebab kita nak standardize kan, nak seragamkan semua guna Rock Tech Friends. Tapi mungkin dalam dalam construction ni sebab kita nak ubah tu pun kita kena ada macam dari segi set up tu penting lah. Ambil masa juga. Bukan masa sekarang lah. Masa sekarang masih gunakan Takaful Tijara. Boleh search je. Betul. Di bawah ni ada nombor telefon yang anda boleh call. Satu ni Tuan Haziq punya nombor phone. Ada nama ni bawah ni dengan Puan Jun punya nombor telefon. Okey. Itu sahaja untuk free gift lah. Jadi kita akan sertakan touch and go stick dengan berbagai-bagai lagi dalam ni. Dan juga macam kalau siapa yang macam dia polisi lama, selalu saya ingatkan, kalau selalu hilang polisi tu, letak dalam ni. File ni penting lah. Sebab kan kalau kita letak dalam plastik kosong kan, nanti boleh hilang, boleh campak keluar. Contoh macam ejen selalu bagi, dia bagi dalam plastik plastik putih lah. Plastik A4 tu. Lepas tu, so bila keluar kan, kita dah campak-campak barang. So kalau kat sini, tersimpan semua file. Apa-apa takaful, apa-apa polisi takaful, masukkan dalam file ni. Okay. Cantik ni. Kita tak bagi yang biasa-biasa kan. Kita nak jual ke benda ni? Tu nanti. Kita bagi free lah. Kita bagi free je. Jangan terkejut pula. Ni kita bagi free semua. Bolehlah belik-belik dalam ni. Okey. Untuk hari ni macam biasalah. Tapi untuk minggu ni, 3 hari ni kita akan bersama dengan Tuan Haziq lah. Sebab kita dah cakap siri kita 3 kan. Jadi esok hari yang terakhir untuk siri dari sudut peguam. Betul. Jadi hari ni adalah hari yang kedua kita bersiaran dengan Tuan Haziq. Dan hari ini punya tajuk adalah macam saya cakap tadi, urusan third party. Ni dari sisi peguam lah. Mungkin hari ni Tuan Haziq ada dia punya pandangan kan. Jadi pandangan ni bukan saya sendiri lah. Ini adalah pandangan daripada peguam tu. Sebab tu nama dia dari sisi peguam. Jadi seorang peguam ni memang bagi tahu kita yang mana dia kata dia perlukan, dia nak orang tahu benda ni dari sudut undang-undang ni semua. Sebab kan, bila kita kadang third party kan, kalau kita cakap kita berurusan macam mana selalu kalau third party. Sebab kan, bila kita kadang third party, kalau kita cakap kita berurusan macam mana selalu kalau third party.
gaduh lah orang cakap selalu. Gaduh lah, Gaduh skor. ataupun hilang antara dua tu. Jadi kat sini macam mana cara dia sebenarnya benda ni dia ada yang legal, ada yang illegal. Yang mana saya akan beritahu tips sikit dan beberapa saya research, saya rasa tak banyak sangat tapi dari segi statistik tu ada jugalah. So kita pergi teruslah sebab Hari ni kita macam nak general, ringkas je. ringkas macam semalam saya rasa general juga ringkas kat kita punya. Macam kita beritahu 3 benda 3 poin 4 poin tengok dah habis masa. Itulah, Itu pun terlebih. Terlebih berapa. Jadi hari ni pun kita nak bagi simple-simple je. So kita start dengan kita punya first gambar kita punya first point kita adalah yang ni sekejap ke. So kalau kita nak berusaha sampai ketiga ni, dia ada cara dia. Dia bukannya boleh main kita main buat sendiri sebabkan time tu kita macam kita sebut kawal emosi tu. Emosi kita tak tenang time tu. Kalau saya lupa nak beritahu semalam yang mana bila contoh kita ada car crash kan, yang daripada bawa dalam certain kelajuan, kita berhenti, menjaga kepala kita akan terus snap juga ataupun concussion orang panggil. Jadi concussion tu apa yang berlaku adalah dia akan bukan merosakkan tapi dia akan haywirekan kita punya emosi. Jadi bila orang tak perasan benda tu, kenapa bila kita tengok contoh ada adik-beradik lepas accident, dia elok je. Tapi bila balik rumah dia tak ada luka lah. Balik rumah tiba-tiba dia nak mengamuk, dia nak marah, dia nak habis salahkan semua orang lah, dia bantai semua orang punya marah. Orang yang tak tahu concussion tu gegaran otak. Gegaran otak. Gegaran nama dia. Jadi kebanyakannya siapa yang tak tahu, ada satu cerita nama dia saya lupa nama dia. Rasa concussion lah nama dia, cerita dia. Nama cerita pun concussion. Boleh search dia tentang football player dekat US kan. Yang mana kalau siapa tahu football player, kalau ni bukan bola sepak, dia bicara rugby lah. So American football tu bila kalau tu lawan dia, cara dia bermain adalah dia akan melanggar punya lah confirm. So sama kalau kita tengok dia punya kekuatan atau force dia ataupun apa yang dikenakan, dia impact dia sama juga macam accident kereta. So bayangkan dia kena tu setiap game. So apa yang jadi adalah kebanyakannya bila dia hujung-hujung umur dia, bukan umur tua, umur dia, hayat dia lah, hidup dia akan jadi tak betul semua sampai dia bunuh diri. Kadang sampai yang dia jadi gila, dia panggil apa, sampai berbuih mulut dia sampai mati macam tu. Jadi concussion ni sangat penting yang mana kita perlu jaga. Salah satu cara dia adalah kita kena elakkan juga accident ni lah. So macam mana mungkin kita tak nampak apa-apa efek, tapi sebenarnya dalam dah. Sebab tu bila terkena accident atau walaupun kita tengok benda tu ringan je, pergi je hospital check, in case, just in case kalau kena, sebab kita tak nampak dalam ni. Dia otak kita boleh nampak lah. Saya pernah baca kalau concussion ni dalam 2-3 hari dia akan jadi pening kepala. Tapi diingat pening kepala biasa je, rupanya efek. Even experience saya sendiri yang mana kalau kereta kita tu, kita bawa kereta tu yang bergegar selalu. Contoh jalan raya kan, memang asyik gegar je kan. Saya pernah tumpang jugalah, yang mana mungkin suspension dia lembut sangat dan rendah. Terasa. Jadi apa jadi kan, apa benda semua lalu dekat jalan raya tu, dekat highway pelebur raya tu memang rasa. So bayangkan gegaran saya rasa tu dalam masa berapa jam, 5 jam rasa pergi Terengganu macam tu lah. So bila balik tu tak tahu kenapa saya demam, takutlah time tu, ya Allah, yang ni mesti COVID. Rasa macam tu. Tapi bila tengok 2 minggu lepas tu sihat pula kan, okey je. So sebenarnya tak ada. Sebenarnya itu adalah daripada concussion juga, siapa yang tak tahulah. Sebab tu kalau macam bayi yang baru lahir atau bukan baru lahir lah, mungkin umur bayi dia juga, baby lah, setahun atau 2 tahun ke bawah kan, parents suka lambung kan. Itu yang paling sebenarnya tak boleh sebenarnya. Baby ni sangat fragile. Kalau nampak baby, dia budak dalam 6 bulan, 7 bulan dia akan suka main kan. Dia suka lambung-lambung tu jangan. Sebab baby kepala dia bergoncang tau. Sebab tu dia akan jadi next dalam umur dia 3-4 tahun, dia akan lambat merangkak, lambat bercakap. Sebab tu lah jangan goncang. Tiba dia jadi genius mungkin dia geram sangat baby dia, dia goncang, dia lambung kan, suka kan. Jangan macam tu. So itu adalah tips tentang concussion juga. Nak beritahu juga semalam, tapi semalam overtime juga. So kita pergi untuk ni, gambar kita ni, ini adalah contoh kita kena langgar. Ni POV, kita dalam kereta, kita takut kan, sebab kita kena langgar, tapi kita takut juga sebab yelah benda ni orang panggil, dia bukan violence tapi accident lah kan.
benda yang negatif jugalah. Cuak lah. So tengok yang ni sampai dia keluarkan anjing sekali. So tapi rasa anjing ni relax je, dia tak nak gaduh pun. So first yang next step yang kita pergi ni adalah kelima punya tips, iaitu apabila pemandu kenderaan yang langgar tadi keluar kenderaannya, sapalah dia dengan baik. So so penting kita ni, kita janganlah jadi macam bila dia keluar dia macam muka bengis sikit, kita pun keluar muka bengis jugalah kan. Ini semalam juga lah ni pengawalan emosi ni. Pengawalan emosi. Kalau dua-dua dah bengis macam tu kita nak claimkan orang tu. Macam contoh kita nak minta something kat orang tu kan, lepas tu kita nak marah-marah dia, maki-maki dia. So tak boleh lah benda tu. So apa kita buat adalah siapa elok-elok semua, cakap elok-elok dengan dia. Jangan risau, lain pun kita kena, kita buat je muka senyum kan, contoh. So contoh ada tak gambar, jangan takut lah, kita jangan cuak. So kita just buat muka senyum kita relax dulu kan. Kita senyum je. So senyum je elok kan, macam ni kan. Kalau tak boleh senyum pun walaupun dalam dah nak marah tu. Contoh kalau boleh senyum. Kalau yang tak boleh senyum, contoh muka dia kata dia dah macam dia marah tapi dia nak senyum, kata dia kata Tuan Haziq kata suruh senyum. Senyum lah kan. Lala bila dia senyum ambil. So lain efeknya. Kita tak nak jadi macam ni pula. Kalau contoh kalau kita senyum ni, kita jadi macam Pennywise pula, kita punya muka dia. So kita tak perlu senyum lah sebenarnya. Apa kita cuba kontrol. Kontrol lah. Kita kalau macam ni, kalau kita marah kita senyum, tu nampak muka macam nak makan orang sebenarnya. Tak kena pukul lah gambar macam ni. So kita sebenarnya nak makan orang. Dia pun tengok, dia takut, dia pun sekarang caw. Tu yang jadi langgar lari juga. Mungkin lah kan. So yang penting kita senyum kan. So yang penting senyum macam ni lah kan. Ni okey sikit lah. So ni adalah Bill Skarsgård lah. Ni Pennywise lah. Ni pelakon sama. Kalau siapa tak tahu, ini adalah pelakon dia. Betul. Kita seling sikit lah benda tu. So next, kita jangan maki-maki kan. Jadi emoji ni famous juga lah. Tapi saya tak reti guna emoji ni. Baik lah Tuan Haziq ni. Tak pernah guna emoji ni. Tak reti guna kan. Kenapa kawan guna macam pelik lah. Tapi ini marah adalah sangat lah tu. Jangan maki. Kalau kita orang tu, cuba kalau orang tu dia takut, lepas tu kita maki-maki dia, teringat dia kat cikgu disiplin dia. Muka kita contoh muka cikgu ke apa kan, lagilah. So dari situ pun kita nak elakkan bagi dia lagi tenang. Sebab apa yang kita perlu adalah claim. Macam saya nak beritahu, claim ni adalah ratio dekat industri motor di Malaysia ni. Kita bagi apa panggil statistik sikit. Yang mana di Malaysia ni statistik dia adalah 70.4% 2018. Tapi kita dah turun 2019. 70.1%. Maknanya 3% turun. 0.3% turun. Jadi dari sini kita cakap macam mungkin dari segi pihak takaful itu benda tu okey lah kan. Benda tu alhamdulillah. Tapi dari segi apa yang kita faham, ini adalah sebab kita takut. Kita takut nak minta kat third party sebenarnya. Ataupun bila kita mishandling dengan third party ni, itu yang tak jadi claim, tak jadi apa-apa, kita sendiri yang kena keluarkan duit, orang yang langgar kita. So benda tu kita nak elakkan dari situ. Saya nak ajar jugalah benda ni. Bukan kita sharing lah kan. Jadi peguam sini cakap yang third party pun dia note down kan, dia take down kan, take down lah, dia highlight kan. Yang mana tadi yang first adalah emosi, yang kedua adalah third party kan. Itu dia tak highlightkan semua benda kena pergi mekanik ni lah, pergi kata apa tu, nak pergi beli nasi lemak ni, tak. Tapi cakap adalah third party, penting kita jaga third party tu. Satu tu jangan takut lah. Jangan ni takut. sebab dia takut duit sendiri melayang kan. Jadi pentingnya you tahu you punya hak. You tahu macam mana nak, you dah ambil plan takaful kan. Jadi janganlah gone to waste je benda tu. Jadi kalau macam kita tahu kenapa dekat plan takaful ni, kita cerita sikit kan, coverage yang mana polisi tahu semua apa-apa polisi pun mesti yang paling sikit pun ada mesti third party coverage. Kenapa? Sebab kau boleh bila konsep takaful ni, saya sendiri macam fikir balik kenapa third party nak kena ada. Tapi sebenarnya seronok juga. Sebab apa? Bila kita ambil third party, sebenarnya kita cover untuk orang tu. Kita macam kita panggil bukan belas kasihan, tapi kita sayang orang tu, third party kan. So semua orang ambil third party, semua orang sebenarnya jaga sama kita. Kita jaga kita sebenarnya kalau ikutkan. So bila berlaku macam tu, bila contoh orang tu langgar, sebenarnya orang tu dah ambil coverage untuk kita. Coverage langgar sebab dia langgar. So kita dah ada coverage. So itu adalah orang panggil kasih sayang yang kita ada buat dalam takaful. Jaga sesama sendiri kan. Jaga sesama sendiri. Tapi diorang tak tahu maksud sebenar takaful yang tambahan ni, tepati bukannya ni. nak renew road tax je. Kita bukan jaga diri kita je, jaga orang yang kita langgar tu juga. Jadi itu pun
kalau kita nak ikut benefit dari segi Islamik, memang itu yang kita nak cari. Kalau kita cari produk, kita nak cari, kata kita nak beli kopiah yang boleh bersedekah, kopiah yang boleh duplicate bagi orang kan, boleh So sama juga macam ni, kita sama konsep dia sedekah juga, yang mana kita buat kebaikan berganda-ganda sebenarnya. Kalau kita tak perasan, ini adalah kenapa ramai orang Islam perlu ambil takaful. Betul. Sebab tu kita wujudkan takaful ni untuk kita lah umat Islam. Kita kena faham tentang benda tu. Jadi kita ada komentator dari FB lah. Dari Cik Linda Ibrahim. Hai, selamat pagi Tuan Haziq dan Miss Sarah. Semalam dah jumpa, hari ni jumpa lagi. Boring ke jumpa saya? Kita ada esok jumpa lagi. Kita ada series hanya. Kita ada series. Kalau siapa yang dah mengantuk tu janganlah. Tapi kita bagi dia ni lagi. Dia lagi kan. Kita bagi sharing yang benda lain, benda baru. Next lagi. Betul. Yang esok sebenarnya lagi interesting. So tapi kita tunggu dulu. Kita akan bagi tahu sikit lah. Saya jarang nak seminggu straight ni kan. Tapi minggu ni saya straight. Jumpa saya lah. Jadi kita sambung mungkin selepas ni. Lepas jangan memaki hamun ni. So jangan memaki hamun. Lepas tu kita kena kawal kemarahan macam kita sebut tadi. Jangan bertengkar, bergaduh, berbalah kan. Sebab tu takkan selesaikan masalah. Tak selesaikan sebenarnya. Sebab lagi merumitkan lagi ada. Benda tu dah masalah untuk orang tu. So kita tambah lagi masalah lah. So bila kita bergaduh kan, banyak ada yang wrestling lah kan. Bergaduh-gaduh tepi tu kan. Kadang bukan tepi, kat tengah-tengah jalan dia gaduh, habis traffic jam kan. Macam semalam kita sebut, potong-potong je orang accident kan. Tapi yang ni orang lain. Yang ni bila bergaduh kan, bergaduh tengah-tengah pula. Lepas tu orang kata kita pergi kerja lah semua. Kacau. Tak ada manfaat pada orang lain dan diri sendiri pun sebenarnya. Betul. Jadi kalau settle baik-baik, benda pun cepat habis. Kita cakap elok, kita settle baik-baik macam ni lah. So kalau dari segi tu, macam kita akan beritahu lagi kenapa kita kena settle baik-baik jugalah. So next adalah kita cakap baik-baik. Kita cakap macam ni lah, kita relax sikit. Janganlah kita bercakap dengan dia, kita cakap macam interview. Kalau macam interview, dia pun risau kan. Contoh kalau kebanyakannya yang selalu risau adalah yang wanita kan. Wanita kan, memang kita bukan cakap wanita selalu langgar, tapi memang langgar ni tak kisah sebenarnya. Tapi bila pemandu wanita yang terlanggar, contoh dia kata dia terlanggar, jadi benda tu kita kena bawa bincang yang elok. Sebab kalau dia takut, kalau kita buat macam interview, macam orang panggil interrogation kan, so setengah wanita mungkin emosi dia tak terkawal. Tak terkawal. Setengah lah. Saya tak generalize kan. Tapi ada setengah. So macam kita, itu yang kita terapkan lah. So jangan kita macam kita letak tepi, macam kita cakap hari tu, bila accident kita tepi, kita nak gaduh ke apa kan, tepi. Itu yang penting juga sebenarnya. Lalu lintas tu tak ada siapa yang tengok orang bergaduh tengah-tengah jalan tak ada. Orang lain banyak lagi urusan. Betul. Daripada nak tengok pertunjukan di UFC pula tengah tu so kan. kita jangan macam sekejap kita tengok sikit yang mana okay, so kita tanyakan kepada dia lah kan, baik kenapa dia langgar kita semua kan. Macam tadi saya cakap, mungkin dia terlanggar. Kita dalam bahasa Melayu ni kita ada perkataan yang special, TER tu, alamak. Kalau kita ikut yang negara lain kan, bahasa lain mana ada by accident dia cakap contoh kan, accidentally tapi kita ni kita ada so semua dia boleh jadi tak sengaja tak sengaja tercedok lah kan. Kalau yang motor kena langgar tu kan. So banyak kita ni adalah perkataan yang sangat unik lah sebenarnya. So tentang macam tu dia kata mungkin dia terlanggar kan. So dari situ kita pun biasanya kita situasi macam ni lah, kita mesti kita nak cuba salahkan setiap orang tu kan. Antara dua tu mesti kata kau lah langgar, kau lah berhenti kan. So macam tu kan. Sampailah sudah. Jadi macam ni kita dapat catapult, macam Angry Bird dah kan. So sampai bergaduh macam ni. So kita tak nak benda tu. Jangan salahkan sesiapa. Sebab apa? Sebab ini adalah pandangan dari segi undang-undang sendiri, peguam, yang mana kesalahan tu bukannya kita boleh terus hukumkan salah dia bila kita bagi tahu tentang dia punya apa, saya lupa nak tanya lagi lah sebenarnya. Tapi terms kita bila kita keluarkan allegation ke apa kan, allegation apa sebenarnya saya pun lupa. Jadi allegation kita keluarkan, kita bagi tahu yang dia yang langgar semua kan, tak ada guna dari situ. Tapi yang penting adalah evidence. So tak payah pun kita salah-salah siapa, tak cakap senyap je. Itu yang penting. So next adalah kita punya step adalah ketujuh,
adalah kita kalau boleh minta pemandu tu tengok kad pengenalan dia, IC dia, ambil gambar lesen dengan IC dia. Ini tips yang kita nak bagi tahu, yang mana kalau kita tak ambil gambar ni hilang. Contoh orang tu okey, ambil nombor telefon saya lah, nombor telefon dah okey, tapi kita terlupa nak ambil IC dengan lesen kan, gambar saja. So kata okey nanti kita jumpa pukul 10 atau kita tunggu 10 kat tempat Tak datang-datang. tempat tu kan, tak datang-datang. So benda penting adalah kita ambil gambar IC. Dan satu lagi saya nak beritahu, yang mana kebanyakannya pihak kebanyakan wanita banyak yang selalu tertipu kan ni. Yang mana ada setengah orang selalu lelaki lah buat juga kan. Tapi lelaki ni bila perempuan tu langgar kan, lepas tu dia akan minta IC, dia tak pulangkan. Dia ambil terus. Kata ni nak buat report polis, kena ambil IC dia kan, ambil IC wanita tu. Jadi sebenarnya tak. Dari segi hak kita, IC kita. Kita jangan suka hati bagi kat orang. Itu yang penting. Even nombor pun kita tak boleh bagi suka hati, kecuali contoh macam company authorized ke apa, boleh bagi. Tapi kita jangan bagi suka hati kat orang. Sebab apa? Benda ni berlaku lah banyak sebenarnya. Orang kata ni IC kan scam kan, scam yang berlaku banyak. Bila orang tu call, scam tu call, dia kata dekat kita ada awak ada pesanan, bukan pesanan apa? Parcel dekat Sarawak ni kan. Ada IC awak semua kan. Jadi awak ada hantar benda illegal kan. Jadi benda tu dia akan pakai sebenarnya. So dari situ kita jangan bagi IC kita sekati. Jadi kad tu sendiri kita yang pegang, gambar. Kalau kita yang langgar orang tu, gambar kita kena bagi kat orang tu. So kalau kita ni, kita pihak pertama nak bagi tahu pihak ketiga ni, kita bagi tahu nak ambil gambar IC saja dan juga lesen memandu. Tu sangat penting. Sebab itu identiti orang tu lah. Kita boleh tahu siapa yang siapa dia ni semua kan. Dari gambar je. Jangan bagi terus benda tu. Jangan bagi terus. So ini pun penting dalam police report. Kita beritahu juga nanti. Ni saya dah tahu sikit-sikit lah apa kita punya next live sebenarnya. Kita punya episode last lah next. So yang penting IC kan. So kita dah tengok semua. Lepas tu so kalau dia tak mengaku bersalah kan, kadang ada orang tu dia tak bersalah, dia langgar kan semua. Kadang dia buat muka comel pula. Jadi orang cakap tak payahlah salahkan ke apa kan. Tapi dia tak mengaku salah, tak perlu risau kan. Tiba-tiba dia jadi kitten pula kan. Tadi bukan main bawa anjing semua. Tiba-tiba dia tahu dia bersalah, so dia buat dari Pennywise ke kitten. Ke kitten pula kan. Dia jadi anak kucing kan. Jadi benda ni jangan risau. Kalau kalau dekat sini kita sebut jika dia tidak mengaku bersalah kan. Jadi jangan paksa dia lah. Jangan minta dia bayar duit semua. Itu panggil itu ugut saja. Itu pun kalau ikut dari segi akta, kita boleh salah. Kita kena balik. So ugut tak boleh. Ugut dalam Malaysia, alhamdulillah kita ada akta tu, yang mana ugut ni boleh dikenakan kes mahkamah jugalah. So lepas tu dengan kita beritahu dengan dia dari segi undang-undang lah. Kita beritahu je. Contoh macam selalunya dari belakang. Kenapa orang belakang langgar salah? Sebab kau boleh dari segi undang-undang. Saya lupa dia punya akta dia. Saya ada tengok juga. Saya lupa lah benda tu. Panjang sangat lah. Tapi salah satu dia punya ayat dia adalah yang mana pemandu belakang perlu melihat ataupun observe pemandu hadapan, kereta hadapan. Dia ada CM dia. CM jangan terlalu dekat. Panggil apa, membontoti kereta tu. Jadi tu dari segi apa panggil JPJ lah. Macam peguam sendiri, yang mana dari segi wording dia beritahu orang depan tu tak kisah. Orang depan tu kalau dia buat hal semua, yang penting orang belakang tu yang observe, yang tengok, yang berhati-hati daripada kereta depan, supaya tak berlaku accident saja kalau ikutkan lah. So itu adalah salah satu rules dan kalau you suka cucuk yang depan tu pula tiba-tiba dia emergency brake ke apa, tu yang jadi sampai langgar buntut belakang kereta tu. Jadi kena ada sedikit gap. Jangan asyik nak cucuk je kan. Nak lagi kalau di lane kanan, yang kanan ni tak buat slow, tak nak ke kiri, dia shock sendiri kat kanan ni. Belakang cucuk. Kalau jenis yang tak pandai pick up macam tu, dia duduk je kat lane kanan tu. Jadi ini yang kena elakkan lah. Kena tahu you punya speed kat mana, lane yang mana nak guna. Itu JPJ punya test satu kan. Lepas tu dia pun tahu akta yang mana orang belakang kena jaga orang depan. So dia pergi break je kan. Lepas tu dia kata you kena claim semua. So benda tu yang kita nak elakkan. So kita kena tahu undang-undang kita dari situ lah. Betul. So kita pergi So inilah undang-undang penting lah dari segi undang-undang. Sekiranya sesuatu kenderaan tu melanggar kita daripada belakang,
kecuaian adalah disebabkan oleh kenderaan yang melanggar tu. So dari sini ini memang sebenarnya dia bagi tahu dari segi orang panggil layman's punya term, tapi dari segi wording macam saya bagi tahu tadi, itulah wording dia, tapi dia bagi tahu yang kita orang belakang jangan cuai. Kita jangan kita bawa kereta, kita tengok tepi tapi ada kereta kat depan, bila berlaku emergency kita terlanggar sebab kita tak emergency brake, kita tak buat, tak betul kan. Tapi dari segi undang-undang kita di Malaysia itu salah, kita yang salah sebenarnya. So itu adalah tentang siapa salah lah, lebih kurang macam tu lah. So contoh kalau dia tak mahu salah juga kan, so kita minta dia tanggung kos perbaikan kan. So tanggung kos perbaikan ni kita bagi bil kat dia lah. Macam ni kita ada waiter, kan waiter ni bagi bil, so kita elok nicely kita ni bil dia sebenarnya. Okay, awak tak salah sebenarnya, tapi ni saya nak beritahu bil je lah. Kita contoh lah kan. Jadi kita jangan, yang penting jangan marah sebenarnya. So bil ni kita perlu beritahu dia, kos sangat penting. Lepas tu kita beritahu lah, kita pun tak banyak duit sangat kan. Benda ni bukannya murah sangat, tapi mungkin kalau kat Malaysia kita selalu kita panggil settle tepi kan selalu. So settle tepi ni salah satu dia sebenarnya, kita bagi bil. Benda boleh bincang, kita settle tepi. Settle tepi. So kita terpaksa jadi waiter sikit, laipun kita kena langgar kan. Kita serve dia juga. Sebab orang yang kena langgar ni macam saya sebut tadi, dia takut lah kan. So benda tu sangat penting lah kita bagi tahu dia kos dia. So supaya dia tahulah sebenarnya dia punya kerosakan tu sangat yang dia buat tu sangat kalau mungkin kalau teruk lah, tapi kalau yang contoh langgar sikit pun dia takut, dia kata tak nak kan. Dia kata lah RM10 je benda ni. Lepas tu kata boleh tak bayar kan. Dia kata kalau RM10 kita bagi tahu elok, dia pun okey, tak masalah. So next kita pergi lah sekali okey tak perlu minta wang juga sebenarnya, kita just bagi tahu je kos dia kan. So lepas tu terus ajak dia pergi bengkel. Kita ajak dia sama-sama pergi tengok kan apa yang perlu ini gambar monyet ni sama. Yang ni pun kalau dia degil sangat selalu ni monyet lah, kita pun kau ni monyet nak marah juga kan. Jadi jangan marah macam tu lah. So kita relax saja. Ni pun anak kita tepi yang kata kita sabarlah. Sabar. Kita dah jadi besar dah rasa tu. So kita perlu sabar juga. Jangan kalau dia muka monyet kan selalu muka tak bersalah kan, tapi banyak muka dia macam tu kan. So kita kena relax je. Kalau dia tak nak muka salah pun tak masalah. So sekejap, sebenarnya ada gambar lagi yang mana kita sebenarnya kita kena bawa orang tu pergi bengkel juga. Kata dia jom lah pergi bengkel sebab ni tak mahal sangat kan semua. So dia pun okey juga. Dia sebenarnya bawa dia tu supaya dia tahu kita tak overcharge, tak tambah apa-apa kan. Dia memang bila kerosakan tu je, repair kerosakan betul tu. Betul lah. Kita nak bagi dia rasa selamat juga. Sebab kan kalau tahu duit dia ke mana kan. So duit tu benda kalau di dunia lah kan, duit ni benda sangat penting. Sensitif sensitif juga. Orang bila tanya gaji, arah dia tak boleh tanya gaji kan, contohlah macam tu. So benda ni sangat penting. Bila orang nak spend duit tu, lagi bukan dia orang panggil duit tu patut hak dia, tapi sebab oleh benda ni berlaku dia terpaksa bayar orang. So benda tu sangat sensitif untuk orang yang langgar tu. So apa yang perlu buat lah, kita pergi dia beritahu, kita beritahu genuinely, kita beritahu yang kita nak betul-betul nak betulkan ni sahaja, tak ada benda lain, tak ada charge. Kita tak nak masuk saman polis contoh kan, kita tak nak bagi dia kena ada apa-apa panggil macam apa sebarang penipuan rekod dalam saman kan. So kita tak nak benda tu. Kita pun sebab settle tepi ni kat Malaysia alhamdulillah still benda yang boleh pakai lagi sistem ni. Ada yang tak boleh dah. Ada yang tak boleh. Negara lain benda tu tak boleh sebab oleh bila dia akan check dia punya kereta tu sendiri, dia check chassis dia pernah accident ke tak. So benda tu penting dia orang cross check kes-kes semualah apa yang berlaku semua. So next kita kena bawa dia bengkel semualah, tunjuk macam sebut tadi. Lepas tu macam kita cakap bengkel tu terus pergi sebab kita tak nak tangguh. So kita jangan tangguh. So kita pun ada urusan lain yang penting juga. Kita settlekan kereta sebab saya tahu ramai yang bila cakap accident kereta ni dia kata susah nak nak settlekan kan, nak uruskan benda ni. So benda ni yang penting kita settlekan habis-habis dulu, sebab kalau tak ada kereta kita pun tak boleh pergi gerak pergi kerja ke apa kan. Jadi sangat penting sebenarnya kita settlekan terus. So yang macam ni ada tak gambar lagi? Gambar jangan lupa ambil nombor telefon juga, kita beritahu macam tadi lah. Dan juga business card dia kalau dia ada kan. Lagi senang tu kalau ada business card. Supaya nanti tak adalah kita macam nak
jumpa dia balik, kita tak tahu dah kan. Betul. So Kot selalu je boleh jadi kawan kan lepas tu. Boleh jadi member pula. Itulah kadang kita bila dia kata keluarkan business card, kata dia catering ni pernah saja berlaku di keluarga saya juga, yang mana terlanggar lah, bawa saya terlanggar kan. Jadi bila terlanggar tu tengok kereta depan CRZ rasanya, Honda CRZ tu kan, tahu yang kecil 2 pintu tu kan. So bila dia terlanggar tu patut takut jugalah kan, tapi tengok pakcik ni cool je kan. Kenapa cool sangat ni semua kan. Punya dia ni dia memang, dia orang panggil kalau macam bila kita bersalah tu kan, kita akan ambil dengan dia semua lah. Contoh macam tu lah. So dia ni standard catering semua. So kita pun kita boleh singgah semua kan. So dia pun tak ada masalah. Dia kata nanti claim je lah, semua tak masalah benda tu. So yang penting kalau kita tengok real world dia, kebanyakannya pakcik-pakcik yang ada lah kan, memang cool juga. So kita pula jangan marah-marah. Cool je, kena pengawalan emosi tu yang penting tu. Macam part 1 kita hari tu kan. Part 1 kita hari tu. So itu sangat penting lah, nombor telefon kita nak beritahu. So next, kalau dia berkeras, dia tak mengaku bersalah juga kan, tidak mau tak nak tanggung kos semua kan. So perbaikan kereta tu, so tak mengapa kan. Dari segi ayat dia kita sebut tak mengapa. Jangan serang. Jangan kita pergi bergaduh dengan dia, pergi tumbuk kan. Bayaskan. Orang tu dah memanas. Tu lah. Lepas tu kita nak bertumbuk pula, kita nak ugut semua. Dari segi peguam sini, tips peguam yang beritahu ni adalah, dia kata yang mana dari segi ni dia beritahu, jangan serang atau melakukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah terhadapnya. So patutnya jenayah ataupun bukan jenayah pun, sebenarnya dia buat tu accident je. Itu bukan jenayah sebenarnya, siapa yang tak tahu. Selalunya kalau denda pun dia panggil compound, bukannya saman. So dari situ kalau kita bergaduh semua, sebenarnya kita pula nanti dia boleh take action, boleh buat file terhadap kita yang pukul dia semua. Kau pukul aku lagi. Bertambah-tambah dah charges kat situ. Betul. So biar je dia pergi. Kalau orang yang langgar kita tu, biar je dia pergi dulu. Sebab kita dah ada semua info dia kan. Kita ada gambar kita tadi. Kita bye je. Dia dah ada nombor telefon, lesen semua dah ada kan. Jadi kalau bergaduh-gaduh tu, haraplah janganlah ada benda-benda macam ni. Kalau contoh dia ni keras kepala juga semua kan. So jangan risau, sebab tadi bila viewer semua dah buat yang third party punya urusan kita bagi tahu hari ni memang sangat panggil dah komprehensif ataupun dah menyeluruh kan. Syumul lah. Syumul. Dah ada IC, nombor, gambar. Lepas tu kita dah dari segi macam lesen dia kita dah ambil semua kan. So kita dah bagi tahu the cost dia semua. Kita dah ada information apa yang kita perlu buat next. Jadi itu adalah untuk esok saja. Ni kita macam mana? Ini nombor 2 ni macam kita kumpul dulu. Kita kumpul, kita jadi mastermind nampak. Apa nak aku buat. Pasal sebab tadi terus macam ni. Macam ni. Ni kingpin mastermind. Yang penting kita jangan jadi orang yang tak betul. Kita jadi orang yang rasional sikit. Rasional. Bila kita rasional, semua benda berlaku kita dalam otak kita, dalam kita punya game. Tapi ni bukan game lah, maksudnya kita dalam kita punya strategi. So dari segi strategi yang kita nak buat lah strategi yang baik, strategi yang dari segi undang-undang sangat betul benda ni. So pentingnya tadi tips-tips tadi. So kita jadi macam ni lah, kita pun kita pun okey, tak apa, tak nak mengaku kan. So kita kena susun strategi kita. Dari segi IC tu, kenapa saya cakap kena ambil gambar IC, kenapa perlu nombor telefon, perlu gambar, perlu lagi license. Perlu lagi total berapa yang kena bayar semua. Kena tahu benda tu. Kita susun strategi ni supaya akan datang nanti kita pun kita senyum. Kita senyum sampai ke ni. Tengok ni the grinch kan. Sampai ke kening ni. Kening dia. Jadi sampai ke kepala dia. Jadi sangat penting sebenarnya. Supaya bagi saya lah, kalau dia penting lagi kita ni less talk kan. Dapat kita bukan move apa nama dia, walk it like I talk it lah. Pernah dengar lagu tu? Ada satu lagu lah, lagu Migos nama dia, walk it like I talk it. So kita bergerak apa yang kita bercakap kan. Kita buat apa yang kita bercakap. Walk the talk. Dia punya main ayat tu, walk the talk. Main ayat dia walk the talk. So penting sangat kita ni jangan kita bergaduh-gaduh, kita cakap besar apa dia kata, bapak aku polis habis kau semua. Jangan macam tu. Kita tak perlu. Bahasa Melayunya cakap serupa bikin. Macam tu lah bahasa Melayu dia. Jangan kita cakap tak serupa bikin kan. So macam kita pun jangan gaduh-gaduh, sebab gaduh-gaduh ni menyusahkan orang kan. Macam kalau saya rasa banyak perempuan saya bagi ni kan. Kecil-kecil tak nak mampus kan orang kan. Kecil-kecil tak nak mampus.
So apa tu, besar-besar menyusahkan orang. So kita janganlah kita ni menyusahkan orang. Apa yang kita perlu adalah kita relax. You Bila kita gaduh relax ni, bukan banyak gaduh ni punya kekurangan sebenarnya. You lambatkan masa, benda boleh settle setengah jam jadi berjam-jam. You dah menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Macam lah orang lain tak bayar tax. Kita bayar tax jalan tu kan, cukai jalan. Bukan nak tengok you punya UFC punya bergaduh. Ada yang kadang tunjuk juga. Ada satu video tu sampai wrestling dia angkat orang gemuk kot. Dia boleh angkat sampai tinggi lah juga. Itu bila dah marah tu menguasai diri sendiri kan. Dari situ orang gemuk tu dah boleh keskan file dah. Dah filekan kes dah. Balik lah kata ni. So kalau keskan file macam mana tu? Keskan file, mungkin file tu buat masalah itu. File tu. Tapi kita filekan kes kita kan. Benda dari situ kita sebut third party ni mudah saja. Yang mana dari segi third party, kita panggil third party punya claim punya urusan, sebenarnya dia adalah strategi kita untuk dapat claim kita ataupun dapat hak kita balik. Selamatkan diri anda dulu. Lindung diri anda. Sebab apa ni? Sebab apa kita perlu benda ni? So saya rasa tak ada gambar sebenarnya. Tapi yang penting adalah kita next tu kan, kita beritahu yang ni teaser juga, kita beritahu kita kena pergi police station. Balai polis. Kenapa? Itu next lah. Kita akan beritahu nanti. Bersambung. Macam dalam drama bersambung kan. Okay. Mungkin kita boleh recap balik. Apa kita punya tajuk hari ni, kita punya point lah untuk topik hari ni. Macam tadi mula-mula kena settle secara baik, jangan bergaduh, jangan berbalah, jangan memaki hamun. Settle secara baik, letak tepi kereta, kita sembang kat tepi macam mana. Lepas tu apa yang tindakan you perlu buat adalah you ambil gambar, you ambil nombor telefon, ambil gambar IC, ambil gambar saja untuk driver-driver wanita. Sila jangan bagi IC anda macam tu je dekat stranger. Betul. Walaupun orang tu yang awak langgar, jangan bagi dia ambil gambar tu je. Betul. Dengan gambar license. Apa lagi, kalau ada business card, itu lebih baik. Mungkin untuk di masa akan datang akan menjalinkan hubungan kawan ke apa kan. Jadi apa lagi, pergi bengkel bersama-sama dengan driver yang kena tu. Dua-dualah kena pergi bengkel supaya tak ada sebarang overcharge untuk yang dilanggar tu lah. Kita pun senang hati nak bayar ganti rugi dan apa semua kan. Jadi mungkin ada Tuan Haziq nak tambah sikit lagi pasal kita recap ni. So kita nak beritahu tentang third party ni, macam saya sebut tadi tentang statistik tu. Kenapa claim ni kurang? Sebab kalau kita sendiri tak tahu nak handle. Kebanyakannya bila berlaku kan, kita sendiri kita tak apalah bang, tak apalah kan. Contoh kalau kita tengok keluar pula abang tu sadar bawa kereta Ford Ranger kan. Kita pick up truck kan, besar semua. Lepas tu kita alamak macam mana nak ni kan. Tak boleh kan. Jangan macam tu. Kita takaful ni memang untuk melindungi anda. Yang penting hak. Benda ni takaful. Hak anda. Dalam bayar Islam kan? boleh. Dah bayar. Jadi janganlah sebabkan dia berbadan sadar macam tu terus kita jadi kita kat depan dia. Jangan. Jangan benda tu. Negara kita ada undang-undang, kita gunakan undang-undang tu sebaik-baiknya. Tapi kena ikutlah tadi kita punya apa tu? Kita punya step-step dia. Tips kita yang kita bagi tahu. Jangan nak beremosi sangat kan. Itu yang kita kena ni lah. Jadi kita ada masa dalam berapa minit lagi. Kita akan cepatkan jugalah. Yang mana kadang ada yang pernah dia tengok orang ni yang dia orang langgar tu misai tebal semua kan. Takut juga. Ada orang tak takut semua kan. Ada orang tak takut dia akan gaduh-gaduh semua kan. Last sebenarnya ada benda yang misalnya gaduh bila kita jumpa orang ni. Yang penting jangan gaduh sebab kita tak tahu background orang tu apa. Betul. Bila kita tahu je, bila kita sampai tempat dia, memang kita game over terus dari situ. So kalau kita baik-baik dengan dia, kita sweet lah. Macam kita baik-baik dengan dia jugalah. Kita berhemah juga kan. So dia pun tak ada masalah. Dia pun kata okey lah, orang ni pun minta pun elok kan. Tengok pun kesian. Dia boleh jadi kesian sebenarnya bila dia tengok dia memang langgar, tapi dia kata dia tak nak mula-mula. Dia tak nak bagi dia punya claim third party tu kan. So kita sebenarnya kita buat kesian semua, dia pun okey kan. Kita baik dengan dia pun tak ada masalah. Orang manusia senang, kita cakap lembut, dia pun okey, lembut hati. Betul. Jadilah pemandu yang berhemah. Jadilah
orang yang tahu pasal hak dia sendiri. Jadi itulah yang kita nak cakapkan. Jadi kita ada nak habis ada lagi komentator dari Cik Anis. Assalamualaikum Tuan Haziq dan Miss Sarah. Hari ni segak Tuan Haziq berkemeja. Tu dia. Boleh buat muka malu macam tu. Dan ada seorang lagi, Cik Hana Nani. Assalamualaikum Miss Sarah dan Tuan Haziq. Waalaikumsalam. Untuk kedua-duanya, Cik Anis dan Cik Hana Nani. Mungkin dah terlambat sikit ni. Tak apa, jangan mungkin risau. Boleh sebab recap kan? Kita dah recap juga tadi. Banyak tapi tak apa, jangan risau. Sebab video ni kita akan endkan live ni. Tapi video ni akan diletakkan pada page Not Expert. Betul. Di YouTube pun nanti akan YouTube ada ada. juga. Kita akan upload Jangan terus risau. hari ni. Tak ada masalah benda tu lah. So saya rasa itu sajalah untuk kita punya ni. Sebab kita akan sambung next tu. Siapa yang tak tahu benda tu kan. Untuk hari yang terakhir mungkin esok kita akan recap balik dari part 1, part 2 dan juga part 3 lah. Bagi siapa yang tak ingat ke, dah lupa-lupa ke kan. Jadi jangan risau. Kita ada disclaimer lagi. Ini mungkin bukan general knowledge, macam news yang ni lah. Jadi siapa yang untuk pengeluaran KWSP, anda boleh check anda eligible atau tidak di icena.kwsp.gov.com.my. Check lah berapa dia ada bagi, berapa amount yang anda boleh keluarkan. Dan dia ada syarat-syarat tertentu lah. Mungkin dia ada dua kategori, kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 ni yang pendapatan yang terjejas, yang dah kena berhenti ke apa, suri rumah, yang dah lama tak mencarum. Yang kategori kedua pula adalah dia punya, saya lupa dia punya kategori tu bawah tu apa. Boleh check lah di ICNA KWSP tu. Jadi yang kategori kedua boleh boleh check 11 Januari tak silap saya. Dan semakan untuk kategori pertama adalah 4 Januari tahun depan. Jadi ni sajalah nak beritahu kan. Buat lalang tu. Jadi mungkin hari ini sampai di sini sajalah untuk topik hari ini, iaitu third party. Saya ada pantun sikit nak habiskan ni. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Maaf lah. Kalau ada term-terms ke, ada perkataan-perkataan yang terlebih, terkurang atau tersalah, terkasar ke. Saya dah habis lembut dah ni. Jadi saya nak minta maaf yang salah tu datang daripada saya dan Tuan Haziq. Yang baiknya datang dari Allah. Dan mungkin kita akan bertemu lagi pada esok hari pada jam yang sama, 11 pagi sehingga 12 tengah hari. Jadi kita 1 minit lagi. Tak apa. Saya nak ucapkan terima kasih sebab dah share. Mungkin boleh share, like dan komen di kita punya video esok ke hari ni. Boleh share juga hari ni punya. Sebab ini akan terus dipost di kita punya FB Anda Sejarah. Jadi berjumpa lagi kita pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.